tu tak dia untuk ditonjolkan, itu sebenarnya yang menyebabkan dia sebab macam saya tahu tadi lah, dia dah nyatakan rasa study TSS, PSG, whatever lah. Ketika buat penulisan, dia more highlight kepada apa yang dia nak tunjukkan. Kalau inovasi lah, kalau sistem lah, kalau tukir lah, kaedah lah. Kami tak nak tahu yang tu. Macam mana you dapat tu? Bukan you hasilkan tu, bangkai how you get it. Bukan macam mana, bukan you dah dapat. Tak payah. Bila you dah dapat, yang tu yang saya kata, dia kena masuk line inovasi. Jangan masuk PLC, sebab PLC kami nak tengok flow, sebab nak tahu, nak pastikan sama ada ikut protokol betul atau tidak. Macam salah satu saya perasan yang national study tahun lepas, dah cantik lah. Satu kesilapan dia tak libatkan pakar rujuk. Masa dia bentar, dia kata dia libatkan, tapi dalam penulisan tak ada. Itu saja. Dia sebenarnya dia punya minor tu je, kesilapan je. Kadang mungkin dia libatkan, tapi dalam penulisan tak ada. Itu satu. Yang kedua dia, yang seterusnya tips saya lah, kadang-kadang penulisan lain ketika pembentangan lain. Itu salah satu. Itu juga yang mempengaruhi markah. Kita tengok cantik lah paper, sebab kita akan ada kan untuk yang akhir, yang mana berapa orang Pansyam tahun lepas kita suruh bentang secara 25 kan. Bila bentang sebenar tak align dengan apa yang ditulis, jadi mana satu nak pakai, di situ dia akan ganggu. Sebab tu dia mesti align atau pembentangan dengan penulisan. Ada setengah penulisan nampak macam biasa-biasa, tapi masa dibentang bersiap dengan bukti, and then kita counter back dengan penulisan, memang ada. So ada setengah tu nampak penulisan cantik, masa bentang out. Itu saya kata dia ada timbang di situ. Sebab tu saya perasan tahun lepas, sebenarnya beza antara pemenang-pemenang tu tak jauh. Beza dia, mata dia tak beza, jauh. Itu yang antaranya. Kadang dia kuat ataupun dia tinggi masa presentation. Itu je. Yang lain tu hampir sama. Kita tengok sedara dia lah, dia punya markah. Dan sorry to say, honestly, saya tahu kalau ikutkan kami, tak ada satu pun lepas ni. Betul. Honestly, saya bincang dengan Pak Krim, 2 malam tu pecah kepala. Kalau ikutkan kami, ikut standard sebenar PLC, seorang pun tak lepas. Betul. Tapi bincang dengan pengajar tak boleh lah, sebab hadiah dah ada. Terpaksa lah cari juga, bebek juga mana nak bagi. Betul. Ikhlas, sejujurnya saya beritahu, memang tak ikut piawaian langsung. Sebab tu saya kata, saya ada bincang dengan rakan-rakan, kalau betul nak buat PLC, panggil. Sebab tu saya tak berapa suka dari segi lecture. Saya lebih suka secara hands-on. Sebab tu saya kata, kalau betul nak buat, fokus pada 3 ni, buat bengkel satu persatu. Biar kawan kita betul-betul grab, buat secara hands-on, kita ada praktikal, baru kita betul-betul faham. Sebab macam kami dulu di BBG, kami buat 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam siap dengan praktikal di sekolah pendekatan. Itu masa tu buat untuk sekolah lah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kami panggil cikgu dia 1 malam, tanya dia apa isu. Masa tu kami bina RTH bersama-sama dengan cikgu tu. Besok buat PDP dalam kelas tu. Peserta yang buat, bukan cikgu tu. Cikgu tu kita minta input je. And then cikgu tu peserta buat, siap dengan BBM everything, pergi kelas mengajar secara real life. Di situ dekat 15-20 orang peserta lain duduk belakang. Masa tu memang betul-betul dia orang boleh faham.
bila sampai ke cycle, sampai dah final cycle. Bukan cara lecture. Sebab cara lecture ni kita tak, saya cakap lain, rakan-rakan faham lain. Betul, gambaran lain. Kita ni sebab dah tak ada kotak, dah mana pergi kotak ni. Dan kami pernah buat 3 kali open class untuk lesson study. Bayangkan seorang guru mengajar diperhatikan oleh hampir 100 orang per sekali atas stage. Ini bukan cakap-cakap kosong. Itu yang berlaku. Tak takut. Memang mula-mula tu, cikgu tu kalau kata toreh macam ni, memang tak ada darah dah. Memang pucat lesi. Bayangkanlah yang tengok tu KBPM. Kemudian profesor daripada Jepun seorang, dari Singapura seorang, Nissan John seorang, kemudian Indonesia seorang. Duduk mengajar atas stage. Cik budak real. Kita panggil daripada sekolah berkaitan, adik mengajar topik yang real, bukan dami-dami. Cikgu lain yang mengajar untuk budak lain. Baik kan? Tapi cikgu saya respect cikgu tu. Kalau saya tak berani. Betul, mengajar. Tapi di situ real lah. Masa tu kita fokus pada sains, math, English dan sejarah satu lagi, 4 subjek. Memang lah. Dan masa tu juga, every single person kita orang bagi kertas untuk dikritik. And then kami urus dia, pick up. Malam tu kita bentang. Kita cuba clusterkan rekod tu, bentang kepada cikgu tu. So far dia happy. Dia dah dapat pengalaman. Dan itu juga yang sedang dibudayakan di Sabah dan juga Sarawak. Every year dia akan buat simposium, mini simposium lesson study. Dia dah jadi budaya. Cuma yang saya risau di Semenanjung ni tak jadi. Tak tahulah kenapa. Kita nampak kot. Tapi di Sabah Sarawak, tengok, dia dah jadi budaya. PPD dia dah biasa dah. Sekolah dia berebut-rebut nak jadi tuan rumah. Sebab dia seronok. Dia dapat curi ilmu daripada luar tanpa keluarkan kos. Tak perlu nak pergi jauh-jauh. Dalam tu dia boleh pick up dari sekolah A, B, C, D, guna untuk sekolah aku. Saya tak salah. Tapi di sebenarnya tak jadi. Saya tak tahu kenapa. Okey, ada soalan lagi tak? Jadi memang deskriptif untuk nanti untuk penulisan report tu depend pada apa yang ditetapkan oleh pengajar. Cuma yang kita fokus ialah pengisian dan juga susun atur. Itu saja. Ya bang. Doktor, saya ada kemusykilan berkenaan dengan pakar rujuk. Okey, boleh tak kalau pakar rujuk tu kita, bolehkah pakar rujuk tu terdiri daripada mereka daripada institusi yang sama, atau kalau contohnya tak ada SME dekat Beras sendiri, kita boleh rentas ke institusi lain. Contohnya saya minta nanti di pakar rujuk kami, boleh ke? Jadi cross institutional institution. Boleh, no problem. Boleh. Dia sebab tu dia cakap kepakaran kita ni kita melintasi mana-mana. Cuma kita kena ingat, bila kita menggunakan kepakaran luar, dia akan bergantung dengan bukan bayaran, kesesuaian masa tu. Kalau dalam bank ni kita tak apa, sama-sama kita. Tapi bila luar dan kita banyak birokrasi kan, nak dapat kepegawaian ketua jawatan. Jadi mungkin dia akan memperlahankan, membantukan kita punya perancangan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau kita melibatkan pakar rujuk daripada institusi lain, adakah dia kira a part of sebar luas atau perkongsian ataupun tak? Tidak. Itu yang kita fikir sebagai kita mohon kepakaran ni. Bukan kita evaluasi itu. Itu mohon kepakaran. Okey. Dan satu lagi tentang pemahaman lesson study. Learning walk. Ini satu lagi yang saya perlu tegaskan. Learning walk bukan bermaksud berjalan walk air. Bukan, maksud saya untuk first 1 hingga 3 tahun pelaksanaan learning walk,
pelbagai report yang kami terima pelaksanaan dia. Nak tergelak pun ada, nak parah pun ada. Bayangkanlah sekolah A buat learning walk ke sekolah B. Saya tepuk dahi. Mana pula dia dapat ajaran. Bukan disebabkan sekolah tu berdekatan. Cuma perlu berjalan kaki je. Dia boleh pergi merentas learning walk ke sebelah sana. Ya Allah, ya Allah. Pening. Itu satu. Yang keduanya, terlalu kreatif. Guru besar buat learning walk ke sekolah-sekolah rakan-rakan sekitar. Astagfirullahaladzim, aku ni pening dah. Learning walk ni adalah untuk tempoh 3 hingga 5 minit saja di dalam area boundary kita lah. Tak perlu sampai keluar. Sebab bila luar, kita kena ingat faktor keselamatan satu. Dan segi kita pergi dah ke rumah orang tu, kenapa? Adakah dapat menyelesaikan masalah kita? Kita ada masalah rumah tangga kita. Kalau kita hanya pergi rumah tangga orang, mampus. Itu dia cakap. Kadang-kadang pada peringkat awal tu nak tergelak pun ada, nak marah pun ada. Sebab ketika itu, every single school yang melaksanakan PSC, dia perlu hantar report pada kami berserta dengan gambar. Yang tu yang kadang-kadang bila saya tengok balik, saya tergelak. Saya siap telefon PPD. Sebab setiap PPD dia ada penyelaras. Kena tolong semak balik sekolah ni, apa yang dibuat, apa yang dipaham dengan learning walk. Itu bila dapat, memang kami tergelak lah. Sebab kita faham kot tu. Apa tanya? Ketika kami pergi buat bengkel kepada pengetua rusa, termasuklah GBK Pentadbiran, bayangkan 4 hari 3 malam tu. 4 hari guru besar, pengetua, pemimpin tinggal sekolah datang ke hotel. Masa tu tengah mewah hotel. Masa kita buat bengkel, kita buat penjelasan, bagi penerangan, kejap-kejap keluar. Kejap-kejap keluar. Keluar kalau sekali 3-5 minit tak apa. Kita start pukul 8.30, keluar pukul 9, muncul tak muncul pukul 12. Betul. Itu aneh-aneh. Waktu tu saya pun macam apa hal. Saya minta rakan saya cek untuk kondak depan. Dia pergi cek, rupanya dia duduk kat luar, disokok, sembang. Oh, gosak, sembang. Itu yang kadang-kadang bila sampai ke bawah, ke sekolah, lain kita dia. Tak apa-apa kita dia kata kena buat laut dan lewat ni ke sekolah lain. Itu cikgu dia buat. Aduh. So maksudnya kalau untuk learning walk, sharing dia adalah yang dapatan kita tu kita sharing ya. Ya betul. Sebab tu dia cakap tadi, lagi sekali yang dia cakap bahawa learning walk ini adalah kaedah bagi kita mengenal pasti ataupun mencuri idea-idea yang boleh kita aplikasikan, yang boleh kita laksanakan dalam perancangan PDP kita. Kita nak curi idea secara tak sedar. Kalau katakan kita nak cari yang set yang the best, kita dah tahu siapa yang dia punya segmentasi yang the best. Dan selalunya dapatannya hasil daripada dengar-dengar. Kan? Kadang-kadang budak-budak best lah ni Cikgu Azam ni. Dia segmentasi memang tak mengantuk lah. Walaupun mengajar waktu tengah hari pun. So, busy. Buat apa? Ini yang kita nak curi. Sebab selama ni kita buat segmentasi kat dalam kelas kita, kita banyak nak gelak budak bodoh je. Itu maksud saya. Okay? Kita curi jangan satu, curilah 2-3. Di situ dah kita tengok mana yang sesuai dengan budak aku. Dan cuba kita apply dalam masa pelaksanaan PSC tu. Tak jadi, buat lagi. Itu maksud dia. Sebab setiap perkara yang kita nak settle down, kita perlu pelbagai kaedah. Bukan hanya satu solution. Kita bersakit kepala. Kadang-kadang telah penetrol tak jadi. Telah apa ni? Penetrol lagi apa ni? Kalau ubat ni KK, boleh sama je. Mula-mula tak nak KK, pergi klinik. Dapat yang kerajaan punya kan.
Atau berhenti di 7-Eleven beli Panadol. Tak juga. Ada ni Posen tak jalan juga. Ada ni yang jalannya Roundup. Itu yang jalan. Kepala tak kira mana memang tak hilang terus. Tu maksud saya. Dia ada pelbagai ubat. Okey? Jangan pula minum Roundup. Contoh. Okey, ada pelan-pelan kita mungkin beri awal sikit kot. Okey, sebab yang petang nanti tu kita just wrap up sikit. Dan saya open pada rakan-rakan lah kalau nak tanya sama ada dalam ruang di lingkup PLC ataupun di luar ruang lingkup PLC. Okey. Kadang-kadang kalau misalnya kali pertama mungkin kita boleh buat hidden camera lah. Kalau animal behavior pun, kalau saya buat kajian pun kita letak kamera yang sembunyi. Sebab bila kita pengetahuan mungkin nak sekejap-sekejap kan, hidden camera lagi senang kontrol lah. Cuma pemberitahuan terhadap cikgu tu kena ready lah. Betul lah, saya setuju dengan pandangan tuan. Cuma sekarang ni bila kita gunakan hidden camera, siapa yang akan yang menguruskan hidden camera ni? Adakah cikgu tu sendiri atau ada orang lain? Sebab kita risau itu. Sebab ingat walaupun kita dalam keadaan guna benda tu, kita kena fikir satu lagi atas, privacy. Yang tu kita kena jaga. Takut nanti kita terlalu excited nak guna keadaan tu, tiba-tiba kita langgar privacy tu, kita kena sue balik, sudah masak. Kalau yang ada real yang kita nampak, at least dia dah tahu. Soalan macam dia dah benarkan, dah izinkan. Tapi kalau hidden ni, orang boleh pusing tau. Kalau kena pula benda tu tiba-tiba tersebar secara tak langsung. Sebab sekarang zaman viral ni sekejap tangan. Bila disebar takut kita pula kena sue. Tak nak juga kita nak elakkan benda tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu benda tu, bila kita terlalu teruja, kita jangan lupa batas dia. Itu. Sama juga kalau kita nak rakam budak. Protokol tu lah. Rakam budak tu sebenarnya kalau ikutkan, dia ada di bawah mati MCMC. Dia ada larangan untuk merakam dan mengambil gambar pelajar kecuali dengan izin. So kita kena dapat maklum dulu pada budak, ini sekian budak ini, dan cikgu akan buat sedikit rakaman dan gambar. Maklum, jangan buat macam tu. Sebab budak sekarang ni kena buat sekolah matrik ni, dia luar pada kotak ni. Takut kita betul, memang kita dah cuba berjaga-jaga, tak mention kelas, tak mention tu. Tapi kadang-kadang mata kita rakan-rakan ini lebih daripada penyiasat persendirian. Dia tengok daripada jauh, oh tu Mak Syam tu. Jangan. Kita tengok yang mudah. Mata kawan-kawan kita ni, dia punya bahagian untuk menganalisis tu, komputer pun kan tahu. Betul. Kadang-kadang tak nampak orang pun, baru je. Oh, ni Puan Syam ni. Sudah. Sebab tu sekarang ni KPM pun telah melakukan satu arahan untuk mengambil gambar di kawasan sekolah. Dia tak benarkan ambil gambar bangunan. Dia tak benarkan, walaupun nampak bangunan tanpa ada nama. Betul. Sebab netizen kita ni terlalu advance. Dia boleh manipulate. Kami dah di bahagian amaran. Jangan ambil gambar belakangkan bangunan. Jadi, tu kau tak boleh ke? Tak ada nama sekolah pun. Betul. Tapi macam saya bukan tadi, netizen kita terlalu nak cari konten. Dia kadang mungkin lubang di dinding tu dia tahu, ni sekolah ni. Dia boleh bilang lubang. Kalau 5 lubang ni KM Negeri 9 ni. Kalau 10 lubang, tu Melaka. Contoh. Betul. Kita kadang tak jangkau pemikiran dia orang. Itu yang menyebabkan KPM dah keluarkan arahan. Selama ni kami turun ke sekolah, kalau boleh ambil gambar mana-mana pun, kami dah tak ada. Jangan ambil yang berlatar belakangkan sekolah. Sudah. Maksudnya aku nak ambil berlatarkan belakang tu pokok. Nanti bila ambil pokok, dia pergi sekolah tak? Dah tu nak ambil bukti bangunan sekolah tak boleh.
Ambil pokok pun tak boleh. Pening. Kalau itu sajalah perkongsian saya. InsyaAllah kita berhenti kejap, berhenti sampai pukul 2.30. Jabatan ni tersantai, tak nak berat-berat, saya just open. Tanyalah apa yang nak tanya selagi saya ada kat sini. Okey, saya rasa itu saja. Saya kontrolkan. Kalau suara tak bunyi, tak dengar belakang, kita bukan cikgu lah. Okey, kalau kita saya nak bawa rakan-rakan imbau balik kita punya pengalaman persekitaran, sama ada semasa kita pergi minum kopi, ngopi ngedeh ke di kedai mamak ke restoran ke apa, perasan tak? Kita perhati tak tindak tanduk orang sekeliling kita? Perhati kan? Malahan kalau tak situ pun mungkin dalam cerita-cerita yang kita tengok dalam televisyen. Okey, saya nak bawa satu situasi. Kita perasan tak apabila orang Cina dia kacau air dan gula, cara dia kacau yang daripada kiri ke kanan. Perasan tak? Tak perasan tak? Betul-betul tak tengok ni. Tak perasan? Tengok dia kacau tak perasan. Ini pemerhatian saya lah. Tak tahulah mungkin saya seorang yang suka mati tak. Atau tak, wallahualam. Tapi yang saya perasan, mostly orang Cina dia akan kacau air daripada kiri ke kanan, lawan jam. Orang Melayu kita kanan ke kiri, ikut jam. Kalau kita tengok Mak Saleh, dia hanya just atas ke bawah. Atas ke bawah. Perasan tak? Kalau putih tu perasan. Okey. Kali ni saya tanya, kenapa dengan berbeza bangsa ni, cara dia kacau tu berbeza? Faktor budaya. Culture. Culture. Ada pandangan lain? Saya bagi tiga situasi tu je. Satu yang kacau lawan jam, satu ikut jam, satu lagi atas bawah. Pantang larang untuk nenek dia. Pantang larang untuk nenek. Pantang larang untuk nenek, culture, asahan keluarga. Matlamat sama. Apa dia tu Puan? Nak cari. Bercampur semua. Lagi? Okey. Dia hampir dah dengan yang Puan cakap. Sebenarnya tujuan utamilah untuk larutkan gula. Dia kacau ikut arah jam ke, lawan jam ke, atas ke bawah ke kiri ke kanan ke. Tujuan satu, untuk larutkan gula. Begitu juga dengan kita. Untuk buat PSC, buat apa sahaja kaedah, guna apa sahaja alat kolaboratif, selagi kita tidak melanggar 3B idea, memastikan pembelajaran murid dilakukan secara kolaboratif dan fokus pada pencapaian, itu adalah PSC. Tak kira itu guna apa alat kolaboratif pun. Itu maksud saya. Sama juga dengan kita mengajar dalam kelas. Mengajar cara macam mana pun, guna talk and chalk ke, guna media ke, walaupun sekarang kita ke arah pada pendigitalan, itu satu lagi masalah pemahaman rakan-rakan kita selaku pendidik. Bila dia kata dulu PAK 21, masa PAK 21 kami kadang-kadang sebab macam tadi lah, tak faham apa yang dipahami oleh rakan-rakan kita di bawah. Bila PAK 21 dinyatakan tentang galakan penggunaan ICT, isn't it? Dan more kepada peranan pendidik selaku pemudah cara, facilitator, dan berfokuskan kepada murid. Yang kita nampak rakan-rakan kita kat bawah tu more kepada persiapan kelas-kelas PAK 21 dengan apa tu, ada sudut situ, sudut sini, beli LCD, beli LCD projector, beli smart board, smart TV, kemudian buat grup. Tapi masa PDP out, budak sama juga tak faham. Sebab sekarang ni konsep
yang dibawa oleh kementerian tentang PAK 21 itu tak difahami. Kita tak faham. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kami di atas tu tak tahu untuk fikir di mana ketirisan yang menyebabkan rakan-rakan kita di bawah tak jelas. Sedangkan apa yang kita faham, PAK 21 ialah memang digalakkan penggunaan ICT, tapi yang main ialah berfokuskan murid, berpusatkan pelajar, bukan berpusatkan guru. Itu yang kami kadang-kadang boleh turun. Memang bilik cantik, everything complete, tapi masih lagi pada berpusatkan guru. So mana PAK 21 nya? Sama juga dengan kita sebut tentang pendigitalan. Sekarang ni orang tengah sibuk dengan AI. Itu satu perkara yang agak rasa dengar sampai keluar. Bagi saya tak setuju. Bukan. AI dibina oleh manusia. Di sini. Sekarang ni kita letak dalam bagi robot lah, komputer yang kontrol. Dan lepas tu kita sembah balik robot kontrol kita. Tak boleh. Tak boleh. Itu satu. Yang kedua, dia seolah-olah macam menghalang pelajar-pelajar kita untuk berfikir secara lebih luas. Sebab saya dah test lah AI tu. Baik dia, katakan saya buat satu tajuk, contoh nak menulis artikel lah, kepimpinan instructional dalam membangunkan kualiti pendidikan guru. Tak sampai 5 minit 7 pages saya boleh buat. Tak perlu fikir. Dan ini yang kita risau. Tiba-tiba katakan tuan-tuan dan puan-puan guna dalam kelas, suruh budak buat projek, rasanya akan berlaku duplicate ayat yang sama je. Budak tak payah fikir. Ya, betul. Itu satu. Yang kedua, dari segi ciri keselamatan, cyber security. Itu satu lagi. Sebab kita tak tahu database tu dia akan park di mana. Kan? Everything single thing yang mungkin kita type yang melibatkan perkara-perkara sulit, dia akan park mana-mana. So itu kadang-kadang kita lost. So saya cakap, kalau kita nak terlalu taksub pada teknologi pun bertapis-tapis lah. Ini pandangan peribadi saya, bukan politik ya. Pandangan peribadi saya selaku guru. Sebab kita nak melahirkan insan yang kreatif dan kritis. Tapi kerana guna penggunaan AI, benda tu sorry to say tak akan berlaku. Okay, ini pandangan saya. Mungkin tuan-tuan dan perempuan rakan-rakan saya mungkin pandangan lain. Okay, jadi berbalik dengan tadi, berbalik pada tadi, sekarang ni tidur pun ni. Okay, berbalik pada tadi, bila kita nak buat peer coaching, fokus apa yang kita nak coach kita bantu kita sampai tahap mana. Sebab tu kita tengok kartun tadi, dia nak tuju satu location, satu fokus, satu tujuan, banyak halangan, berpusing-pusing. Jadi dia perlukan somebody yang boleh help dia. Sebab dia dah buntu, apa nak buat. And then that's why kita tengok coach tu akan didik dia, bantu dia step by step, berkongsi, bercerita, berbincang. And then one thing kita perasan, apabila dia punya coachee tu dah macam agak-agak collapse, ni perasan tak dia nak jatuh tu, coach bantu untuk bagi motivate. Itu yang kita nak. Itu dipanggil collaboration. Okay? Itu maksud maksud di sebalik ni ialah kita nak melihatkan, membangunkan diri kita secara kendiri. Sebab tu PLC sebenarnya, sebagaimana kita tengok tadi lesson study, kita dah ada latihan yang dah ditetapkan oleh kementerian. Tak kira yang dilaksanakan oleh IPJ, dilaksanakan oleh BPG, itu memang dah permanent, yang dah memang
yang ditetapkan. Namun apabila kita perhatikan every single year, kita perhatikan kerajaan Malaysia khususnya di bawah KPM melabur paling besar duit. Satu untuk bangunan fizikal, satu lagi untuk bangunan pendidikan, termasuklah khusus. Namun apabila kita tengok dengan laporan OECD, kita masih lagi di bawah, 7 tahun di belakang Singapura. 7 tahun, especially untuk subjek matematik dan juga sains. Itu sebab dia tengok dari segi tim dan juga besar. Sekarang ni timbul persoalan, duit yang kita laburkan selama ni, yang berjuta-juta ringgit setiap tahun untuk adakan kursus dan juga latihan, adakah tidak berkesan? Dan apabila kajian dibuat oleh under EPRD dan juga BPJ tempoh hari, sebelum tu, didapati bahawa kadang-kadang kursus-kursus yang dianjurkan oleh KPM tidak menepati kehendak, keperluan cikgu berdasarkan kepada lokaliti, berdasarkan kepada persekitaran. Sebab tu, that's why lah, bila kita refer kepada PLC adalah pembangunan profesionalisme secara berterusan daripada diri kita sendiri. Sebab dipanggil school base, ni daripada sekolah, daripada institusi pendidikan. Bukannya top down, tapi bottom up. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang tahu apa yang perlu diberi khusus, apa yang saya perlu. Walaupun kita buat TNA, memanglah biar bahagian-bahagian dia buat hantar TNA, training need analysis, kan? Kami analyze, boleh kata beratus jenis khusus yang dimohon oleh rakan-rakan. Tapi adakah disediakan? Why? Sebab kami kat atas pun tak mampu. Kami tak mampu nak cover 450,000 orang cikgu ni, tak mampu. That's why lah, bila kita laksanakan PLC ni, secara tak langsung sebenarnya kita dah bina kursus dan juga latihan secara kendiri, mengikut keperluan kita, kehendak kita dan situasi kita. Itu yang lebih tepat. Memang kita tak akan buat dalam kapasiti yang besar, mungkin dalam 5-6 orang. That's okay. Better than kita buat melibatkan 30-40 orang tapi hasil ni tak ada. Betul tak? So sekarang ni harapan saya cubalah menjiwai, memahami, menjiwai dan mendalami PLC. InsyaAllah bukan untuk saya, bukan untuk KPM, tapi untuk anak bangsa kita, untuk tingkatkan profesionalisme rakan-rakan. Itu je. Dia kata ni arahan, bukan arahan. Dulu betul. Dulu KPM keluarkan surat siaran untuk laksanakan PLC. Sekarang ni tak ada dah. Sekarang ni open. Mana yang mampu buat dengan betul, kita tengoklah hasil dia. Sebab tu sekarang ni, untuk pengetahuan rakan-rakan, Vietnam antara negara Asia yang paling lambat melaksanakan ataupun mengaplikasikan ataupun melaksanakan lesson study atau PLC di sistem pendidikan di negara mereka, paling lambat. Tapi berdasarkan OECD, dia dah potong Malaysia. Dah potong Malaysia dah. Dia lambat, tetapi dia betul-betul buat. Kita lepas cepat tapi melangkah. Itu masalah. Sebab kita nampak tadilah, ramai yang nampak bahawa PLC adalah the new programs. Dia membebankan saya, membebankan aku, mendatangkan banyak masalah aku. Itu yang menyebabkan kita tak nampak benefit sebaliknya. Tapi hasilnya ialah itulah, kita makin lama makin tercorot. Memang kita tahu bahawa
ukuran pisau ngetim tu kita tak boleh pakai sangat. Sebab yang terlibat tu bukan semua budak kita pun. Ada certain sekolah yang terlibat, betul. Tapi dunia luar melihat itulah kualiti pendidikan kita. Itu je. Nak tak nak kita kena terima lah. Okey. Okey, ada persoalan? Agak-agak boleh jawab tak tema yang ditanyakan oleh puan tadi untuk kompi nanti? Melestarikan inovasi. Melestari itu kan apa maksud? Mengekalkan. Boleh tak? Agak boleh tak untuk penulisan laporan nanti? Pening tak? Tak pening. Tak pening. Pening tak ni? Saya bukan saya yang buat tu. Tuan-tuan dan perempuan yang akan buat. Saya akan semak je. Itu pun kalau dipanggil untuk bantu semak. Kalau tak, dia dah tahu. Jadi sebenarnya yang bagi saya tahun ni dia punya tema lebih jelas, lebih clear, more than last year. Last year tu nampak macam complicated. Macam ni straightforward je. Melestarikan inovasi, kemudian ke arah pendidikan masa depan. Itu je. Dan setiap apa yang macam saya betul tadi, yang kita gunakan alat kolaboratif dalam mengenal pasti atau menghasilkan kaedah toolkit ke pendekatan ke apa, itu adalah inovasi. Dan memang untuk masa depan pun, mana ada pendidikan ke belakang, mesti ke depan. So untuk penulisan laporan PLC tak ada masalah. Cuma kena state nyatakan betul-betul. Contoh di pengenalan tu, nyatakanlah penghasilan toolkit XXX ni dalam misalnya ini adalah selari dengan tema bla 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 bla. Tu je. Tak payah pening. Tapi insyaAllah saya akan cuba bagilah kerangka sedikit bagaimana untuk penulisan sebenar. Tapi bukan yang sebenar lah. Dengan contoh-contoh. And then saya akan selitkan juga beberapa contoh kenapa yang sebelum-sebelum ni dia punya report banyak yang tersasar. Saya akan bantu di situ lah, bagi sedikit idea kepada rakan-rakan. Okay, the rest saya serah pada rakan-rakan lah. Takkan saya nak bagi semua kot. Ada satu lagi ialah tadi rakan-rakan ada tanya saya tentang buku ni. Dua buku ni. Satu buku ni memang dah ada dah. Sebab ini dikeluarkan oleh BPG tahun 2014, dicetak pada 2014, sebanyak 2,000 kopi, 3,000 kopi, dan diedarkan kepada seluruh negara melalui JPN dan juga BPD. I'm not sure lah KM pun ada terima tak. Dan satu lagi ialah ni toolkit ni. Toolkit pun ini pun memang limited. Dan insyaAllah saya ada soft copy dia. Soft copy dia ada. Saya akan kongsi dengan Puan Syam. Bolehlah guna. Okay, bolehlah ambil sedikit panduan. Sebab kalau yang biru ni sebenarnya boleh je tuan-tuan dan puan untuk follow. Sebab dia step by step. Dia ada beritahu protokol dia. Dan siap kami bagi contoh catatan atau contoh borang catatan yang boleh boleh pakai. Dalam ni adanya lesson study, learning walk, peer coaching dan TSS. Ini tahun 2013 ni hasil. The rest tu saya dalam proses untuk buat. Tapi at least bolehlah jadi panduan. Saya akan serah kepada Puan Syam. Nanti apa pun minta lah. Okay, ada apa lagi? Apa nak tanya? Saya nak tanya lah, kalau yang dikata pendidikan masa depan tu refer pada konteks apa? Macam Okay, dia punya future ready lah sebenarnya. dia
memikirkan masa depan ni, kita jangan terlalu fikir jauh sangat. Jangan sampai berfikiran tahun 2500. 2500 tak. Sekarang ni bila masa hadapan kita align balik apa dasar-dasar terkini, contoh pendigitalan. So kita kaitkanlah masa depan ni ialah apa yang dihasilkan oleh kementerian. Contohnya macam pendidikan TVET. Align bagaimana matematik ataupun tool kit matematik ini mengeluarkan pelajar-pelajar yang ke arah untuk bidang TVET. Contoh kita kaitkan itu je. Tak payah fikir yang sampai nak menghasilkan yang tak apa-apa, sebab kita kena more kepada reality, jangan fantasi. Okay, menghasilkan pelajar yang holistik. Satu lagi yang saya boleh nampak, saya bagi tips ialah kaitkan dengan 7 tunjang KPM tu. 7 tu. Ingat kan? 7 tu. Tak ingat tak apa, boleh search. Bila kita, sebab dalam tu dia ada fokus kepada pendidikan masa depan. Tu je. Semua tu memang dah selari dengan kehendak sekarang ni. Okay, clear Puan Syam? Boleh dapat lagi sikit. Boleh. Dah banyak dah ini sebenarnya. Balik ni boleh tulis. Ke sebelum saya pergi ke kereta dah boleh hantar lah. Oh, bagus. Okey, ada masalah lain tak? Tak boleh masuk kan petang-petang ni. Dia dah hayal. Itu yang saya cakap. Kalau yang nak bagi betul-betul kita menjiwai benda ni, kita kena buat secara berbengkel. Yang mana bukannya tuan-tuan dan rakan-rakan duduk memang tahu kan tu. Dia kena hands on, step by step, barulah kita boleh merasi ini. Dan kalau boleh buat praktikal lagi cantik. Itu sebab tu ini saya just lontarkan idea pada Puan Syam, pada Cik Zul. Buat bengkel siap dengan praktikal. Kalau boleh praktikal tu the real student. Jangan rakan-rakan kita jadi student, tak jadinya. Berlakon dia sebagai student tak adanya. Yang 1 minit pertama tu nampak tak macam student, lepas tu dia jadi mak bapak student lah. Tak boleh. Dia kena real student. Okay, baru kita boleh tengok oh ini cara dia, oh ini kaedah dia. Sebab kalau kita just macam ni, honestly saya sendiri pun kalau jadi duduk di tempat tuan-tuan dan perempuan pun, entah mana pergi ni, mungkin dah sampai dekat Tol Sentul je. Dia sampai situ dah, tak tahu lah. Betul. Dia kena duduk yang buat. Contoh kalau katakan nak buat penulisan laporan ni, saya lebih suka kalau rakan-rakan dah siap dah draft, bentang, situ saya bantu, mana yang perlu betulkan. Itu lebih jelas. Berbanding saya membebel. Itu maksud saya. Jadi kalau ada yang real punya, tak kira mungkin kita buat dalam bentuk grup. Kalau nak bentang seorang-seorang mungkin lambat. Mungkin dalam grup tu saya pergi satu grup saya bantu satu-satu, and then kita masa tu juga perbetulkan, align kan. Itu lebih mudah. Kita akan dapat something lah sebelum kita balik. Kalau tak, saya rasa tak sempat dekat simpang tu. Tanya, saya patah balik, dia tanya, apa dapat ini? Dapat juga, dapat makan kan. Aku suka dapat makan. Saya kata itu je. So, mungkin untuk next time lah, cuba rangka. Okay. Ada persoalan tak? Saya tengok, itulah satu lagi saya duduk cakap dengan Cik Zul. Mostly ni saya pergi ke institusi pendidikan, kaum lelaki ni makin tak ada. Aduh. Tapi ni nasib baik ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Saya pernah pergi satu sekolah 2014, tak silap saya lah, 2014 atau 2015. Berkaitan dengan lesson study ni, dengan PSC ni, satu sekolah di KL.
budak ada 1,800 orang. Cikgu ada lebih kurang 113 kot. Lebih kurang tu lah. Saya panggil untuk bagi talk. Saya pergi dah, saya macam biasa, saya akan datang awal 15 minit atau setengah jam awal. Saya akan masuk Seorang perempuan. Seorang perempuan. Mana lelaki ni? Masuk GPK hand perempuan, GPK ku perempuan, GPK perkahwinan pengetua perempuan. Ada ni pak masuk seorang. Duduk orang pegang. Saya tunggu lagi sampai pukul 8.30 nak start tu. Saya tanya, okey, pengutu macam mana? Okey, doktor boleh start? Semua dah ada. Semua dah ada? Semua dah ada. Cukup 100 berapa belas, 13 orang je tu lah. Saya tak minta maaf, puan, saya nak tanya. Memang seorang je lelaki? Memang seorang tu je lah, ustaz. Seorang ustaz. Duduk sekali. Saya tanya ustaz tu, saya kata ustaz, minta maaf lah. Dah berapa lama ustaz kat seorang ni? Dah nak masuk 8 tahun. Seronok ke duduk kat seorang ni? Seronok gambar perempuan. Dia berseronok ke dah? Lepas tu saya beritahu dia, Ustaz tak ada niat nak berpindah ke? Buat masa ni tak ada. Lepas tu saya beritahu dah, saya Ustaz, kalau saya tempat Ustaz, hari pertama tu memang saya minta pindah lah. Saya nak sembang siapa? Seorang-seorang lelaki. Tak tahulah kalau orang lain boleh duduk dalam kelompok perempuan ramai-ramai seorang lelaki. Saya tak tahu, bagi saya tak boleh. Aku nak, kadang-kadang ada certain time kita perlukan somebody untuk bercerita. Kan? Takkan nak cerita dengan kawan-kawan perempuan, nanti orang pandang serong pula. Gosip sama kan, gosip tak apa-apa. Bukan membawang dah, entah apa ini jadinya. Itulah first time saya tengok seorang lelaki dalam kelompok besar perempuan. Sekarang ni wallahualam lah, dah hampir 10 tahun. Saya pun tak tanya khabar Ustaz dah lari ke ataupun masuk orang lain. Okey, jadi sekarang ni sambil-sambil tu juga saya nak jual minyak jugalah. Bukan saya nak jual buku. Sebab saya tadi saya adalah berperanan sebagai rakan yang berkongsi tentang PLC. Okay, hari ini saya nak switch, bukan saya nak gabung jalan sikit. Saya nak berkongsi as a jemaah Nazir. Okay, saya mohonlah saya jual minyak. Mohonlah rakan-rakan kita, saya tengok ramai yang muda ni. Mohonlah, apply lah PC. Persyaratan macam mana? Mohonlah. Sekarang ni rasanya dah keluar iklan kot. Pemahaman awal dah beritahu. Mohonlah. Untuk mohon PC ni sebenarnya tak susah. Tak susah. Very simple thing. Tapi kebanyakan bila saya jumpa rakan-rakan yang mohon, bila minta dia orang mohon DC atau OPC, tak nak doktor, menyusahkan saya, menyesatkan saya hidup. Tak. Kalau kita betul-betul plan, InsyaAllah. Sebab tu saya beritahu mana-mana yang novice teacher, once you dah diposting kan, di situ you kena tetapkan dan tempoh berapa tahun you nak naik grade 4-4. Kalau di laluan biasa 8 tahun. Tapi kalau DC, PC 4 tahun. Fast track. So untuk dapat fast track, you have to fast. Starting from the beginning, you dah kena prepare lah. Kalau untuk 4-4 ni very simple je. You grab you punya quality PDB, you grab sedikit dari segi sumbangan you pada komuniti luar, you grab sedikit penulisan. That's all. 48 ni kena tu sikit. So 48 ialah, kalau ikutkan pucuk gebung tu, ialah mentor. Mentor ni orang yang kena berpengetahuan, kena up sikit, ada penulisan, peringkat lagi, that's okay lah. 52 pemikir strategi, tinggi sikit.
kena ada pembentangan peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Yang 48 ni peringkat negeri, peringkat daerah dan juga negeri. Dah okey dah. 54 pemikiran, pemikir, peneraju perubahan. Peneraju perubahan. Peneraju perubahan 54. Ini kena level tinggi lagi. Cuma satu je saya nak bagi tips pada rakan-rakan untuk melayakkan rakan-rakan untuk memohon. Jangan terlalu taksub, terlalu obses untuk push diri rakan-rakan menyumbang keluar. Terlalu obses sebab nak jadi guru cemerlang terlibat dengan daerah, terlibat dengan JPN, bentang sana, bentang sini sampai international. Tapi kita punya core business BDP out. Sebab sumbangan tu hanya around 10% je. 10% je. Walaupun kita kata saya telah membentangkan inovasi saya ke planet Pluto, 10% je. Itu satu. Yang kedua, kita kena faham antara guru cemerlang dengan guru rajin. Ini kadang-kadang kita tak faham. Ada rakan kita, guru kita rajin, kawan kita cukup rajin, buat kerja, suruh buat kerja tu dia buat, pegang jawatan tu, pegang jawatan ni, jadi pemikir kertas tu, pegang kertas ni, bentang sana, memang rajin. Boleh katakan kalau ada 60 orang ni, semua 60 jawatan diri seorang kan? Memang rajin. Adakah itu cemerlang? Tak. Apa maksud cemerlang? Cemerlang ialah more kepada expertise. Kita punya kepakaran. Kalau katakan matematik, kita buat paper, kita buat pembentangan, mesti berkaitan dengan matematik. Lain kita punya option. Lepas tu kita counter back dengan PDP. Sebab PDP yang paling besar markah. Rata-rata kawan kita sangkut dekat PDP. Yang lain tu tak ada masalah. Kita tahu, tengok file tu, saya ingat kalau ada 10 table, 10 file apa, jenuh nak berbelik. Oh, anugerah emas, platinum, belian, entah apa-apa. Tapi once kita counter back to PDP, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita pergi peringkat international. Kita mengajar, kita option matematik, kelas kita matematik. Kita pergi bentang robotik, kita pergi bentang KH. Betul peringkat international. Adakah itu kita punya core business? No. Kenapa dia pergi? Sebab dia rajin. Dia rajin menulis. Dia memang rajin menulis. Dia rajin tunjukkan diri. Sebab tu kadang-kadang soal itu salah. Rakan-rakan di pentadbiran pun dia tak boleh clear mana guru rajin, mana guru cemerlang. So now rakan-rakan, saya syurkan pilihlah untuk jadi DC dan PC. Cuma harapan saya, once you dah dapat title C, bukan grade class C tu dah boleh DC atau PC, make sure dia align dengan kita punya kecemerlangan. Jangan sampai rakan-rakan kita pertikaikan. Ingat satu-satu title, satu-satu jawatan yang kita pegang datang bukan macam tu dia datang bersama dengan tanggungjawab. Dia datang berkali dengan amanah. Dan once kita pegang amanah, ingat, itu yang pertama akan dipersoalkan. Kalau rasa kita tak apalah, itu kemudian lepas ni sempat dah bertaubat. Kalau sempat. So saya harapkan mana rakan-rakan yang nak ada aim, nak kenaikan cepat, buat daripada awal. Buat and then ikut line sebenar. Jangan melilau. Tak, line. Bagi saya alu-alukan. Lebih ramai yang minta, lebih seronok saya sebenarnya.
Bukan saya lah, kami sebenarnya yang bagi seronok. Bukan apa, kami di situ secara tak langsung sebenarnya kami mencuri kepakaran secara tak sedar. Kami dah buat PSC dah. Bila tengok idea ni, cantik ni, tak payah tulis, sedut ikut sini je. Dia tang drive ke tangan tu, masuk sini, balik, olah, pergi jumpa kawan, bercerita, kongsi. Simple je tu kan. Sebab tu dekat PSC pula. Ada persoalan tak? Doktor, kalau macam markah PDP tu, apa dia punya skop dia untuk Okey. Untuk markah PDP, fokus pada standard 4 SKPM. Itu adalah kitab untuk pendidik. Standard 4 SKPM selaku perancang, pendorong, pembimbing. Dia ada 6. Kalau rakan-rakan tengok situ, follow, insyaAllah. isi kat situ lah? Bukan isi. Dia standard 4 tu adalah panduan kita. Kalau kata kita peranan guru selaku pembimbing, apa yang perlu kita buat? Ada semua tu. Kita amalkan. Makan di situ kan? Macam Nanti saya tak percaya slide, tengok orang pun tak menang, saya tak tahu apa yang ada kat dalam tu kan. yang tu satu lagi, untuk permohonan dulu secara manual, sekarang ni semua sistem masuklah e-paket tu. Rasanya nanti diwawarkan dalam email MOE. Ambillah sedikit ruang untuk silau-silau. Tak payahlah doktor, dah tua dah ni. Jangan. Tak nak kalau kata tak nak ambil GCPC, saya dah tua dah. No, jangan. Mana tahu itu rezeki. Mohon dia. Kadang-kadang saya tak boleh, saya tak sesuai doktor. Saya ni tak, bukan cemerlang. Betul. Memang you tak cemerlang, tapi orang tengok you cemerlang. Sebab kita ni, orang Melayu kita ni, bukan Melayu lah, orang Malaysia kita ni terlalu merendah diri. Humble kadang-kadang humble ada ketikanya perlu. Tapi kalau humble kat satu tempat tak ada guna. Sebab negara memerlukan anda. Ekspektasi di mana ni? Okey. Dia sebenarnya bila untuk 52 ke atas ni, 52, 54, dia more kepada keperluan KPM untuk menghasilkan seorang pakar yang boleh dijadikan rujukan. Sebab tu 52, 54 ada tak di kita ni dijadikan sebagai pakar rujuk oleh orang luar. Kita ada expertise kepakaran, especially kita punya bidang. Contoh, Puan kata English, memang terror bukan teroris terror about writing skill. Memang tersohor di Kuala Bilai. Contoh je lah. Dan dijadikan rujukan oleh sekolah. Nanti Tuan Puan sebagai pakar rujuk untuk writing skill oleh PBD Kuala Bilai. Mungkin sampai ke PBD Jempol, mungkin sampai ke Melaka. So itu yang kita nak. Bila you dah menjadi orang rujukan orang luar, itu yang kita nak, yang duduk di level 50-54. Kita nak orang yang macam tu, bukan just perkongsian dalaman. Sebab kalau dalaman ni setakat 48 je. Sebab dia dah peranan mentor 48 je kalau dalaman ni. Tapi 50-54, you kena buat jalinan luar, komuniti luar. Orang rujuk kita sebut dia Puan N. Uish, siapa tak kenal Puan N ni? Memang tersohor di Kuala Pilah. Ini kita nak. Sebab kita nakkan ikon pendidikan yang boleh kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Sebab tu kalau nak yang aras tinggi, kena berseni lebih tinggi. Itu saja. Sebab tu bila kita tengok rakan-rakan kita, dia punya perkongsian just minta 54, minta 52, tapi tak ada jaringan di luar, just dalaman. So tak capai lagi lah dia punya tu. Itu.
YouTube channel kita tengok, tengok juga. Sebab kadang-kadang bila YouTube channel kita akan cuba cross check siapa dia punya follower. Betul. Sebab tengok anak beranak dia je follow. Contoh anak beranak dia ataupun rakan-rakan KMNS. Itu tak lagi lah. Itu sudah. Dia pun kena paksa bodoh. Sebab benda tu, sebab kita tahu sekarang ni rakan-rakan kita ni memang expert dan cukup aktif lah tentang perkongsian everything. Tapi kita kena sedar juga perkongsian kita tu ada tak yang memberi benefit, meningkatkan kita punya kualiti kepakaran. Jangan simply kita kongsi je. Kadang-kadang zaman sekarang ni orang boleh pusing je kita punya cerita tu. Dia ni macam-macam lah. Itu risau. Boleh kita kongsi dalam blog ke apa, tapi make sure adakah rakan-rakan kita di luar, komuniti luar follow kita punya tu, and then di situ kita nak tengok. Lepas tu kata bukan senang tugas kami ni. Kami memang hanya turut untuk membuat penilaian. Kami akan cuba sehabis baik untuk sokong rakan-rakan kita yang memohon, yang memenuhi syarat, kami akan sokong. And the rest, kita buat surat pengakuan, surat sokongan. The rest kita akan serah pada yang pihak atas. Yang tu kami tak tahu, kami dah tak tahu tangan. Sebagaimana saya katakan kepada rakan-rakan sebelum ni, tugas kami setakat tu je. Habis je tarikh penilaian, buat report, hantar pada pihak atas, sekat tu je. Sama ada tuan-tuan dan perempuan dapat tak berjaya, tak berjaya, kami tak tahu. Kami tak tahu. Kalau kami meninggal ke, ataupun calon tu meninggal sekalipun, kami tak tahu. Kecuali rakan kita tap tepi, saya kata alhamdulillah saya dapat tahun ni, itu je lah. Ataupun saya kata saya tak ada rezeki tahun ni tak dapat, saya kata jangan risau, cuba lagi. Cuba, jangan give up lah. Cuma kena pandai timing lah. Kena pandai timing. Contohnya kita punya boundary untuk naik 48 tahun depan, kita minta DC 48 tahun ni, rugi. Jangan jawab macam tu, rugi lah. Masuk dapat TPPK 48 tahun depan, terus get ready untuk 52. Itu cara itu. Sebab tu dia cakap kita kena be smart untuk susun jalan kita. Kami tak boleh bantu, sebab itu adalah laluan hidup rakan-rakan. Sebab tu dia first year cari 41.4, tahun yang keempat apply, 44.48, tahun yang ketiga apply, 52.54, tahun ketiga apply. Janganlah sampai dah dekat naik nak boleh 48 baru nak apply 48, rugi. Nak minta tak ada hal, mungkin nak title C tu tak ada hal, kami boleh je. Cuma bagi saya rugi lah. Kalau mungkin rakan kita tak apa, nak cari pengalaman, that's okay. Kalau berfikiran positif, nak cari pengalaman, that's okay. Untuk preparation, grade yang lebih tinggi, that's okay. Sebab kalau kita tak ada pengalaman, kita tak tahu kan? Ini saya. Kalau yang yang BC-BC ni kan, apa kriteria yang ada pada diorang yang sebenarnya, yelah satu adalah laluan pantas lah kan. Okay, selain daripada laluan pantas, bagi kami yang dah senior ni, tidak mungkin lagi akan BC-BC. Okay, so apa sebenarnya kriteria yang ada pada BC-BC selain daripada kami yang mengejar KPI pada grade masing-masing lah kan. Okay, yang benefit or wow factor yang ada pada GCPC yang selain daripada laluan pantas tu untuk dikejar apa sebenarnya doktor, supaya kami pun selari walaupun tidak mengejar. Okey, sebenarnya laluan yang di-create oleh KPM ni adalah khusus untuk membantu rakan-rakan kita untuk fast track kenaikan markah. Itu saja. Itu saja. Sebab sebelum ni, macam yang sebelum ni tahun, saya ingat masa baru saya kerja dulu,
nak naik 10 tahun. Tapi dia fight dapatlah 883. Kemudian dia fight lagi, alih-alih dibagi satu laluan di CPC ni. Untuk itu saja. Yang keduanya ialah nak melahirkan sebuah pengamai ikon-ikon guru yang boleh nak ke arah meningkatkan kualiti pendidikan. Itu saja. Itu yang lain itu more kepada peribadi punya fokus lah. Peribadi punya fokus. Okey. Okay, dah lagi 10 minit, 15 minit pukul 4. Saya serah lagi, saya buka lagi. Dia nampak banyak persoalan tu tapi tak keluar. Nampak pusing-pusing. Nampak berbino-bino nak tanya. Kalau you turn balik kepada PRC boleh tak? Oh boleh. Kita semua kita kontrol sendiri kan. U-turn lah macam-mana pun. Okey. Doktor kan pernah jadi juri Kompi kan? Kompi PIA. Okey. Kalau semua orang dah macam trigger sekarang ni nak buat lesson study lah, lesson study. So adakah barangkali tak bila semua dah lesson study, so dia ada pembahagian tak untuk learning walk ke, video kritik ke, DSS ke, ataupun nanti kalau terlalu banyak ada yang berkualiti maybe di reject ke, macam tu. Dia macam ni. Dia sebenarnya dia tak ada nak stick pada mana-mana alat kooperatif. Tak ada. Cuma selagi kata contohlah, mungkin tahun 2024 ni tiba-tiba semua dah teruja nak buat lesson study. Semua wajib belajar satu Malaysia buat lesson study. Kami lagi seronok. Kami tengok yang terbaik daripada yang terbaik. Tadi seronok satu, makin sakit kepala kami. Nak cari yang terbaik bukan senang. Dia tak ada pemberat lah. Tak ada, perbuatan tak ada. Cuma once kita dah biasakan diri kita untuk buat lesson study, kita dah buka satu ruang kepada rakan-rakan untuk melangkah kepada walls international punya level. Yang tu ada link ke, ada apa kan yang doktor boleh kongsikan ataupun Ada, just type dalam Google dulu WALS walls. Automatically dia akan keluar dan di situ dia terus. This year kat mana? This year memang di Kazakhstan. Bulan September. Saya beritahu awal. Bulan September di Kazakhstan. Bukan Kyrgyzstan ya. Kazakhstan. dia dah call for proposal dah ni tu. Betul. Dah. Sebab tu dia cakap bila sebelum kita nak masuk tu, mungkin untuk first time ni cuba kita masuk sebagai peserta. Masa di conference sebenar bulan September nanti join sebagai peserta. Tapi kena bayar juga lah. Dia ada bayaran dia. Saya tengok $50 tu. Tak tengok. Join, cuba tengok bagaimana persembahan, bagaimana cara pendidik-pendidik luar negara untuk membentangkan dia punya lesson study. Cukup suruh. Banyak idea-idea kita dapat. Peserta tu online ke atau? Peserta kalau nak pergi boleh. Nak online pun boleh. Dulu boleh. Sebab dia dulu betul. Dulu semua dia bersemuka. After pada ilmunya PKP tu, dia dah buat hybrid. Jadi ke mana yang nak pergi tu, pergilah. Sambil-sambil bercuti. Yang tak nak pergi tu, hybrid. Dan bila kita join walls ni, dah boleh claim dalam SPM international level, dapat poin tinggi. Itu dia cakap. Bila dia tu sebenarnya buka lagi satu ruang. Mungkin saat utama sebagai peserta, sebagai peserta lah. Yang kedua peserta. Yang seterusnya mungkin jadi pembentang. Why not? Pergi 2-3 orang bentang satu paper, okey ke? Sama-sama makan ni. Cari yang mungkin negara-negara dekat yang akan jadi tuan rumah. Sebab tu kita kena tengoknya. Yang lower standard Lower standard mana? selain daripada tu by international lah. Hmm. Kalau ada try and error Okay. untuk conference ke apa-apa, yang lower standard. Lower standard sikit. Dulu kita ada open class peringkat KPM.
BPD. Tapi ini dah Tak ada. dah tak ada dah. Saya tak tahu kenapa. So itulah ialah. Ya, ya. Cuma level yang seterusnya ni lah, kompi ni lah. Cuma Biasa dia tak banyak share lah. Kompi dan juga was je yang tahulah. Ya, betul. Dia tak banyak, tak macam Saya kan doktor, saya pernah join yang dia memang gabungkan boleh masuk TRC, Inovasi apa-apa paper. Tapi masa tu dia buat kajian tindakan dekat Sarawak. Okey. Sarawak, tapi bila saya hantar paper PRC, tapi dalam tu memang dibagi paper PRC, tapi dia buat sekali dengan paper R&D. Okey. Apa yang saya dapat apa yang saya tahu lepas tu, dia akan pakai rubrik tak sama macam PRC tau. Maksudnya lebih macam mana tu? Jadi macam kalau ikut rubrik dia tu, dia lebih kepada kita pun nak sesuaikan, nak buat video ke apa-apa kan, macam tak boleh nak buat ikut sebab dia tak sama cara dengan R&D punya kan, kajian tindakan dekat Sarawak. Saratuk saya rasa. Jadi Itu ada siapa? ada PPD. kebangsaan. PPD Sarawak lah. Jadi kan saya rasa macam susah kita nak ni. Itu one of the lah, bila buka itu saja yang ada lah masa tu kan. Betul, sebenarnya itu saya cakap, sebenarnya di Borneo, Sabah dan Sarawak banyak yang buat seminar dan juga simposium untuk PLC. Boleh je kan, cuma kena server di sana lah. Rubrik gitu macam bila dia gabung antara R&D dengan PLC, jadi saya nak buat video pun saya macam Betul lah, payah by sikit. the time kita hantar macam tu, so dia akan bagi komen kan, berapa yang macam tak selari dengan PLC punya Konsep. Yang tu saya tak pasti sebab saya pun tak pernah dilibatkan untuk bantu negeri Sarawak ataupun mana-mana nak. Cuma yang Sabah tu memang ada lah, saya bagi idea pandangan. Yang Sarawak ni belum ada. Saya tak tahu apa cerita, siapa yang handle di bawah pegawai mana, saya tak tahu. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan rakan-rakan, sebenarnya dalam negara kita ni dah berlaku konflik 2 mazhab PLC ni. Sebenarnya dah ada. Mungkin tengah-tengah timbul mazhab yang 3 sebenarnya. Dan saya cuba untuk pertahankan mazhab asal PLC. Tak tahulah percaya ke tak. Sebab ada rata-rata yang melihat bahawa PLC ni simple. Banyak saya cakap simple, mudah. Tetapi ada yang selalu mempermudahkan. Sebagai contoh, dia beranggapan bahawa mesyuarat panitia mesyuarat jatuh kuasa kurikulum adalah PLC. Itu salah. Itu bukan PLC. Aduh, saya dah pening. Sebab kita kena tahu, kalau mesyuarat, sebab mesyuarat lah untuk membincangkan, dia minum kopi O dengan biskut, balik. Habis. Itu mesyuarat, bukan PLC. Tapi mazhab sekarang ni menganggap PLC itu sebagai mesyuarat itu sebagai PLC. Salah. asalkan ada perbincangan. Dia asalkan bincang je PLC. Aduh, dia dah langgar 3 PI dia. Tak ikut protokol. Dia buat protokol sendiri. Saya pun tak tahu mazhab siapa yang bawa mazhab ni. Tak erti saya nak betul. Cuba bersilat. Harap-harap menang. Tapi so far, untuk mengetahui rakan-rakan, PLC yang diperkenalkan oleh kementerian sebenarnya bukan sesuka hati kami. Apa tu? Buat. Tak. Kami minta pandangan daripada pakar-pakar luar. Daripada Jepun. Masa tu kami buat lesson study open classroom di Rexham, Penang tahun 2011. Masa tu ada 3 pakar lesson study. Kami tanya kat situ. Kemudian tahun 2013 saya turun, saya, Encik Yusni, Dr. Bala dan juga Encik Nur Hisham, IPG Tuanku Afzal Lipis, turun ke UM berjumpa dengan Elmer Harris, iaitu Profesor Elmer Harris dan juga Michelle Jones. Dua-dua adalah pakar PLC. Kami bentangkan kerangka konsep pelaksanaan PLC di Malaysia. So far dia kata that's dah follow dia international punya kaedah, cara pelaksanaan, cara kita buat bimbingan, cara kita buat pelaporan, dah follow dah. Dah follow. Memang kita bukan simply buat ikut ni. Cuma kita minta, cuma dia kata bahawa
cara kita ni agak berbeza dengan apa yang dibuat di Indonesia, Singapura dan juga Thailand. Sebab dia kata 3 negara tu dia biarkan sekolah buatlah nak buat apa, tak ada guide, dia bagi kebebasan, tak ada guide. Macam di Malaysia kita ada guide, bukan guide, kita ada panduan. Sebab bila kita tengok balik, kita negara Malaysia, kita gunakan sistem berpusat kita punya kurikulum, isn't it? Jadi kod mana pun kita kena ada guide lah, at least ada standardized. Macam negara lain, dia by daerah, dia ada kurikulum dia sendiri. Sebab tu dia tak boleh nak selaraskan untuk semua satu negara, tak boleh, sebab dia berdasarkan keperluan setempat. Sebab tu dia kata, tapi so far bila kita dedahkan, kita bagi explain bahawa kurikulum Malaysia ni adalah berpusat. And dia tahu, sebab dia dah masa tu hampir 3 tahun kot sebagai, dia panggil apa dah, dia duduk di pusat kepimpinan pendidikan di UM. Dia duduk kat situ sebagai profesor dan juga doktor yang mengajar kepimpinan untuk UM. Dia kata memang dia tahu bahawa di Malaysia ni memang kurikulum berpusat. So dia kata apa yang kita rangka bersesuai dengan keperluan semasa kita. Sebab tu saya cakap, once ada orang yang pertikaikan PSC yang dihasilkan oleh KPM, saya nak tembak balik. Sebab kami bukan buat ikut suka hati kami. Tak, kami dah rujuk pakar-pakar. Termasuklah juga dengan seorang profesor di Singapura. Apa nama dia? Tak ingat. Dia adalah pakar PSC di Singapura. Sama juga, dia dah perakukan bahawa model yang kita amalkan, yang kita buat perkenalkan daripada tahun 2011 sampai sekarang ni, itu adalah bersesuaian dengan kita punya sistem pendidikan. Tapi once ada somebody yang cuba bawa mazhab lain ni, saya rasa bukan kata saya nak pertahankan yang tu, itu bukan hak saya pun, itu adalah hak KPM. Cuma saya risau bila masuk mazhab lain, rakan-rakan kita kat bawah ni dah mula kacau, mana satu nak guna. Itu dah timbul isunya KPM ni menyusahkan orang. KPM tak menyusahkan orang, masalahnya mazhab-mazhab ni yang menyusahkan. Dan harapan saya bukan yang tu je, bukan apa yang kami dah cuba share. Yang lain-lain tu cuba berceritalah dengan rakan-rakan kita yang mungkin lebih mahir tentang PLC, minta pendapat, betul tak cara ni? Boleh bertanya lah. Okay? Ya, saya etika tu, itu biasa. Etika tu sebagai pejabat awam lah. Yang pertama tu adalah mukadimah. Sebab tu saya cakap, kita rakyat Malaysia ni terlalu banyak adat dan juga adab. So kita follow lah, jangan main redah je. Sama juga masa kita nak bagi pandangan. Contoh kita buat peer coaching atau lesson study, nak bagi pandangan kepada rakan kita yang mengajar, cara susun atur tu, jangan kita mau kepada salahkan cikgu. Jangan. Contoh kalau bila kita buat lesson study, kita 5 orang buat satu RPH yang mengajar seorang, jangan kita salahkan orang yang mengajar tu. Jangan. Kegagalan RPH tu bukan kesalahan seorang, kesalahan ramai-ramai. Sebab masing-masing ada terlibat dalam tu. Jadi masing-masing ambil tanggungjawab lah. Sebab tu saya cakap, bila kita faham tentang protokol untuk pelaksanaan PLC, di situ kita akan cuba laksanakan secara lebih tertib. Di samping kita menjaga hati rakan-rakan kita yang mungkin selama ni dah tak nak mengajar, tapi disebabkan orang lain tak nak mengajar, dia offer diri untuk mengajar. Bila dah mengajar alih-alih, dia pula kena hentam. Tak, not fair lah. So cara dia, protokol tu saya kata dalam buku tu ada, semua ada kerja PLC ni untuk lesson study. Everything nak kata lengkap tak juga lah. Tapi kalau ada apa-apa persoalan yang penjelasan, boleh tanya saya. Saya boleh bantu.
Itu sajalah. Dan untuk laksana apa-apa, follow protokol dan etika kita selaku penjawab awak. Itu tak boleh lagi. Boleh tak budak-budak buat PLC? Masih rotan juga soalan. Boleh tak budak-budak kita buat PLC? Dah tunggu soal tak ada. Tiada soal. Agak-agak boleh tak belajar kita buat PLC? Kalau buatnya pelajar yang lepas tu dia kata pergi dia buat PLC. Saya kira dia banding cikgu dia. Cikgu ni ajar orang senang. Mengajar share knowledge bersama kan. Hmm. Kepada pensyarah kan bukan belajar. Saya letak dulu. Boleh tak kita punya student buat PLC? Kenapa tu? Sebab dia keberhasilan dia berfokus pada murid. Okey. Okey. Dia punya PLC punya definisi tu sendiri. Okey. Apa definisi? Okey. Sebenarnya bukan kata tak boleh, dia tak digalakkan. Sebab maksud PLC itu sendiri menyatakan bahawa sekumpulan guru yang komited dan bekerja secara berterusan untuk membuat inquiry dan kajian tindakan dalam memastikan prestasi pelajar. Okey, benda tu dia sebenarnya. Dia cek satu tu dia cakap sudah. Okey, ada lagi nak tanya? Kritik pun bicara. Okey, ini satu lagi isu yang kita hadapi lagi ni dengan generasi sekarang, generasi Y ke Z. Yang tadi saya sembang tadi, kita menghadapi generasi yang berfikiran di tanpa kotak. Dan ini yang sebenarnya kita selaku pendidik, bagaimana kita nak cuba perbetulkan. Sebab kita tengok kebanyakan generasi sekarang ni, dia dah lebih terarah kepada budaya barat, yang mana dia kritik tanpa berfikir panjang. Dia tak kira siapa dulu di depan. Respect tu entah ke mana pergi. Cuma kita kena ingat, generasi ni dia terlalu agresif tau. Dia agresif dan dia nak, bila katakan you buat ini, dia kata ni, kenapa kena buat ini? Macam kita dulu, you buat ini, okey cikgu. Dia tak, you buat ini, kenapa buat ini? Apa penting untuk saya? Dia akan tanya, why? Dan sebab tu, kita sebagai pendidik, kita kena get ready. How kita nak handle this generation? How? Sebab sekarang ni, bila budak tu, dia macam tu, satu je pandangan peribadi saya lah. Kita cuba satu dekati dia. Yang kedua, kita gunakan, macam saya kongsi dengan Puan Sam dan Ganti tu tadi, buat secret box. Secret box ni mean, kita sebelum kita mengajar, kita tahu budak ni, okey, andai kata ada apa-apa komen tentang PDP, cara PDP cikgu, bukan diri cikgu, PDP cikgu, cikgu sediakan secret box dekat meja cikgu. Anytime you can tulis tanpa without nama, letak dalam box tu. Sebab pelajar dia ada idea. Dan itu kadang kita tak nampak. Sebab dia apa tu? Maklumat di jari dia orang. Di jari. Boleh katakan dia tidur, makan, mandi semua dengan phone. So everything dia memang dia dah mungkin 5 langkah ke hadapan berbanding cikgu. So kita untuk counter back, kita tanya dia, you nak apa? Mungkin kadang-kadang ada setengah tu dia akan wash out. Tapi untuk mengelakkan benda tu jadikan budaya, kita buat
secret box. Dia lontarkan macam peti cadangan lah, peti cadangan lah. So bila di situ, the one thing, bila kita dah start, kita balik, kita pick up, kita tengok, terus juga reaction besok. Budak akan perasan, wah ni idea aku ni. Bila macam tu, budak akan, kita boleh bawa budak tu. Tapi kalau dia bagi cadangan pendidikan, esok tak ada perubahan ni, alah buat kotak saja. Itu tu kita kata, kita kena pandai bermain dengan ombak. Ombak tinggi, kena tinggilah sikit. Kalau tak tenggelam kita. Betul. Kita kena pandai. Sebab tu saya tengok rakan-rakan kita ramai yang mau bincang awal, agak-agak berhadapan dengan ombak yang besar ni. Ya buat, kita buat. Masuk kan? Okey. Ni benda ni bahaya ni. Bahaya sangat ni. Macam mengangkat saya ni. Okey, sebenarnya benda isu-isu yang berlaku ni rasanya bukan satu rahsia. Dah tersebar dalam media sosial dan so on. So, satunya isu buli, okay, isu penguasaan JKM. Itu isu-isu yang paling tak dapat diatasi lah. Isu-isu yang berkaitan dengan vandalisme, itu memang. Tapi yang ketara sekarang ni ialah isu penguasaan JKM. Yang berkaitan dengan ramai yang tak minta matematik baru-baru ni macam mana? Yang tak minta matematik baru ni, SPM. saya tak boleh keluar statement ni, bahaya ni. Sebab bila keluar dari mulut saya selalu macam ni Nazir cakap, no, ni bukan Nazir cakap ni Dr. Jeffrey cakap, bukan Nazir cakap. Saya risau betul lah. Itu hari lah, Nazir cakap lah, mampus aku kena. Dia saya sebenarnya tak berani nak komen bab tu. Bab yang berkaitan ada sekelompok pelajar yang tak ambil subjek tu. Saya tak boleh nak berani cakap sebab dia ada dia kalau katakan silibus susah, kenapa student lain boleh pergi menduduki peperiksaan? Dia sebenarnya bukan faktor silibus susah. Dia ada faktor .com.my. Yang tu saya tak nak komen. Jangan bahaya. Sebab bagi saya, kalau betul lah silibus tu susah, kenapa tak dibawakan oleh semua calon SPM? Kenapa hanya certain? So, no comment. Okay, Puan? Faham, Puan? Rasanya Puan dah jawapan dia, saya nak tembak saya tu. Tak ada tu. Okey, saya rasa itu saja untuk ini. Saya mohon maaf sepanjang celoteh saya ini. Andai kata ada tersilap kata, tersilap bahasa, saya mohon maaf. Dan saya halalkan perkongsian saya ini. Semoga dikembangkan untuk masa depan anak bangsa kita. Okay, saya rasa itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan tahniah buat semua para peserta bengkel di atas kerjasama dan keprihatinan yang diberikan sepanjang keberlangsungan bengkel. Terima kasih juga diucapkan di atas kesanggupan semua para peserta bagi meluangkan masa dan menunggu sehingga selesai. Baiklah, semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang kita peroleh dan juga bolehlah berkongsi dengan rakan-rakan unit yang mungkin tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, majlis berikutnya diteruskan untuk upacara penyampaian cenderahati kepada penceramah kita pada hari ini. Oleh itu saya ingin menjemput yang dihormati Puan Siti Norsyah binti Samsudin dengan diiringi Puan Nurbani binti Nordin ke hadapan Dewan bagi menyempurnakan majlis penyampaian cenderahati. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami, dengan segala hormatnya dijemput
Dr. Jeffrey bin Mat Yassin bagi menerima cenderhati. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, baiklah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Nausyah atas kesudian menyampaikan cenderahati itu sebentar tadi. Baiklah hadirin yang budiman, bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Saya mewakili pihak majlis memohon maaf seandainya terdapat sebarang kekhilafan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Untuk itu kita akhiri bingkil kita pada hari ini dengan memohon semua peserta untuk kita nak panggil apa? Sesi gambar. Kita mohon semua peserta sudilah kiranya ke depan untuk kita sesi fotografi beramai-ramai.